Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam Sembang Didik, program bual bicara baharu yang mengetengahkan pelbagai isu-isu pendidikan negara dan juga berkongsi maklumat berkenaan dengan dasar-dasar dan juga inisiatif yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Hari ini bersama saya Hazrina Kasim dan juga rakan setugas kita. Ya, dan saya Harif Miswan. Apa khabar semuanya? Harap berada dalam keadaan yang baik sahaja. Maklumlah, untuk kita berbicara di platform Sembang Didik ini memerlukan untuk kita memberikan fokus dan juga sekurang-kurangnya membuka hatilah kepada ruang apa yang ingin dicapaikan. Dan lebih menarik, ini 5 September bermula pada saat ini Sembang Didik akan berbicara mengenai satu lagi topik tumpuan. Saya percaya di saat era pandemik yang dijangka akan bertukar menjadi endemik ini, berkaitan dengan kurikulum juga memang sangat diperlukanlah untuk Kementerian Pendidikan Malaysia memperkasakan kurikulum ini untuk kita melangkah bersama. Dan yang pastinya juga hari ini Hanif, kita amat bertuah sekali kerana apa yang kita difahamkan adalah baru-baru ini Kementerian Pendidikan Malaysia telah pun melancarkan satu inisiatif baharu yang dinamakan sebagai KPM Perkasaku. Jadi kita bertuah di Sembang Didik dapat berkongsi apakah antara objektif dan juga pengisian KPM Perkasaku ini dengan topik yang kita akan bawakan pada hari ini di Sembang Didik, iaitu menyentuh tentang KPM Perkasaku melangkah bersama. Ya, kita nak perkenalkan seorang tetamu yang kalau dahulunya kita pernah bawa ke studio. Tapi pada kali ini kerana dikabarkan ada dua tugasan besar yang sedang dipikul membawa aspirasi KPM ini. Jadi kita perkenalkan yang bahagia Datuk Haji Fakhruddin bin Haji Ghazali, Pengarah Peperiksaan Lembaga Peperiksaan dan kini sedang menjalankan tugas sebagai Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, iaitu Sektor Dasar dan juga Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. Assalamualaikum. Selamat malam, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Hanif dan Rina, apa khabar? Alhamdulillah. Datuk sihat? Alhamdulillah. Sihat. Okey, Datuk, mungkin kita boleh mulakan di Sembang Didik pada malam ini dengan mukadimahnya, Datuk, berkaitan dengan kesan, sebab kita tahu tahun 2021 ini pasti sangat mencabar dengan penutupan kembali sekolah pada kali ini, dan mungkin ada kesannya terhadap sesi pembelajaran murid. Sebagai mukadimahnya, Datuk, silakan. Ya, terima kasih kepada Hanif dan Rina bersama saya dalam Sembang Didik malam ini. Jadi apa yang kita nak sembangkan berkaitan dengan pendidikan negara. Dan pada hari ini lebih banyak kita bercakap ialah kesan daripada pandemik COVID-19 yang melanda negara dan seluruh dunia. Jadi sudah pastilah kesan daripada itu berlaku beberapa arahan yang perlu Kementerian Pendidikan sendiri pun mematuhi arahan MKN dan mematuhi SOP. Jadi susulan daripada itu, pastinya lah yang paling terkesan ialah anak-anak kita yang sepatutnya berada di bangku sekolah secara bersemuka, tetapi pada kali ini mereka terpaksa terus kekal di rumah dan belajar secara PDPR, pengajaran dan pembelajaran di rumah. Jadi pastinya bukan saja kesan kepada anak murid kita, kesan kepada cikgu, ibu bapa dan semua pihak. Tapi apapun, kita sedang jaga diri kita daripada terkesan daripada pandemik COVID-19 ini. Jadi apa yang sedang berlaku hari ini, kenapa kita laksanakan PDPR itu, kita nak pastikan usaha mendidik anak-anak ini tidak terhenti. Walaupun mereka sedang berada di rumah, pendidikan tetap kita kena berikan sebab mereka adalah pewaris generasi yang akan datang, pewaris untuk kesejahteraan negara kita. Jadi apa yang kita buat dalam proses pembelajaran ini, kita ambil kira kesesuaian yang nak diamalkan dalam PDPR. Kita melihat pada kedudukan mereka, lokasi, kemudian kita tengok apa kemudahan infrastruktur yang ada daripada bandar bawa ke pedalaman, macam mana keupayaan guru-guru kita, serta sejak di mana tahap anak-anak itu berada pada hari ini. Jadi semua itu diambil kira dalam kita nak memperkenalkan satu-satu perkara dalam pendidikan ini. Jadi bermaknanya sama ada PDP ataupun PDPR, dia boleh berlaku sama ada dalam talian online ataupun luar talian
dan juga secara offsite. Jadi kita boleh laksanakan yang tu kita maksudkan dengan kesesuaian tadi. Jadi KPM, Cik Hanif dan Rina mengambil inisiatif untuk meliti juga laporan-laporan, kajian, penulisan dari dalam dan luar negara. Kita pun melihat apa yang sedang berlaku di tempat lain. Sebab itu menjadi rujukan. Mungkin ada yang sama dengan kita ataupun berbeza. Akhirnya kita olah mesti sesuai dengan situasi kita di Malaysia ini. Yang merentas dari Perlis sampai ke Sabah itu, dia bukan ada satu formula yang sama. Yang penting ialah kita nak pastikan tidak ada learning loss, tidak ada learning gap. Itu yang kita sedang bercakap hari ini. Tak pergi sekolah, berada di rumah, gambarannya seolah hilang segala-galanya. Tidak ada apa yang anak itu dapat. Tapi kita kaji, kita tengok. Jadi insyaAllah dengan kekurangan masa pembelajaran bersemuka itu, kita akan cari jalan supaya pembelajaran secara dalam talian, luar talian offsite tadi juga boleh membawa kepada jumlah masa pembelajaran dan kesan yang sama, bahkan mungkin lebih baik. Jadi itulah hasrat kita supaya literasi, numeracy, kefahaman, pembangunan murid, semua itu berlaku sebaiknya. Sekarang itu dulu saya. Okey. Baik, Datuk. Mukadimah yang sangat mendalam sebenarnya, Datuk. Kalau kita lihat, banyak juga tanggungjawab yang dilaksanakan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri dalam usaha untuk melakukan yang terbaik kepada pembelajaran murid-murid ini untuk mengelakkan berlakunya learning loss dan learning gap yang disentuh oleh Datuk sebentar tadi. Baik, daripada permasalahan tersebut, Datuk, mungkin Datuk juga boleh kongsikan inisiatif KPM sendiri untuk merapatkan jurang pembelajaran yang berlaku dalam kalangan murid-murid ini di peringkat sekolah. Silakan. Okey, sebenarnya inilah yang kita perlu garapkan. Dalam tempoh pandemik COVID-19 ini, kita selalu dengar dalam TV bercakap tentang frontliner, kebersamaan, kita jaga kita. Jadi bagi Kementerian Pendidikan juga, kita tidak ketinggalan. Walaupun kita tidak mungkin disebut sebagai frontliner, tapi kita ingin juga melangkah bersama dengan sesiapa saja. Jadi hari ini kita perkenalkan ataupun kita garapkan usaha kita tu ke dalam satu program yang kita namakan KPM Perkasa-2. Jadi malam ini kita ingin melangkah bersama dan terima kasih Didik TV dah sekian lama sejak pandemik COVID-19 ini melangkah bersama-sama dengan KPM. Jadi usaha ini ialah tidak lain tidak bukan kita nak rapatkan jurang itu, dan KPM dalam menstrategikan untuk mengurangkan learning loss dan learning gap tadi serta penguasaan literasi numeracy itu, dengan program Perkasa-2 ini insya-Allah kita boleh hadapi cabaran berkenaan. Jadi mungkin saya boleh perkenalkan dulu KPM Perkasa-2 ini sudah pun kita lancarkan. Pada 30 Ogos 2021 yang lepas, iaitu hari Isnin, oleh Yang Bahagia Datin Sri Dr. Hajah Zamani binti Abdul Hamid, Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Jadi itulah yang kita perkenalkan buat masa ini supaya boleh membantu semua pihak. InsyaAllah. Okey, Datuk, sangat menarik sebab bila bercerita mengenai memperkasakan sesuatu dan juga melangkah bersama, Datuk juga ada memberitahu berkenaan dengan pelibatan Didik TV bersama-sama dalam menjana ataupun memberikan aspirasi kepada murid-murid di rumah untuk pendidikan ini, dan telah pun dilancarkan pada 30 Ogos ini nanti. Mungkin Datuk boleh bercerita juga sedikit berkenaan dengan KPM Perkasa-2 itu, Datuk, dan juga untuk kita bersama-sama melangkah untuk menuju kepada objektif yang diinginkan itu, Datuk. Silakan.
Okey, terima kasih. Jadi supaya kita boleh ingat, kita nak KPM Perkasaku itu berada di bibir cikgu dan juga pelajar. Jadi sebelum kita bercakap tentang roh dia, kita bercakap tentang nama dia dulu, supaya kenali. Jadi pertamanya, perkasa itu datang dari beberapa perkataan. P itu dari program, kemudian diikuti dengan ERKA itu pemerkasaan, dan FA itu pelaksanaan, dan KU itu adalah kurikulum. Jadi nama penuhnya Perkasaku itu ialah program pemerkasaan, pelaksanaan, kurikulum. Dan kenapa K dan U itu huruf besar? Kita nak gambarkan bahawa kurikulum dan murid, U hujung itu juga membawa satu huruf daripada murid itu, adalah dua perkara yang mesti kita satukan. Kurikulum itu kita laksanakan, dan murid yang belajar itu kita nak seperti, sebab tu jadi Perkasaku dan KPM itu sendiri kita dah tahulah Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi itulah yang kita bawa dalam nama, dan nanti lepas ni kita akan cerita tentang apa roh di dalam KPM Perkasaku itu. Memang amat menarik sekali gabungan akronim itu. Betul. Ya, Hanif. Ada maksud rupanya. Bukan sekadar meletakkan sebagai salah satu inisiatif saja, tetapi setiap daripadanya membawa maksud yang begitu besar. Dan pastinya Datuk, selepas ini kita nak tahulah roh yang Datuk maksudkan itu, apakah dari segi matlamat dan juga strateginya. Betul, saya sukalah sebab bila bercerita mengenai roh ini, maksudnya ada sesuatu lah yang Datuk ingin sampaikan nanti. Datuk, kita berehat seketika kerana selepas ni banyak lagi perkongsian menarik dalam Sembang Didik untuk topik berkaitan dengan KPM Perkasaku melangkah bersama. Masih lagi bersama kami dalam Sembang Didik. Pastinya ketika ini kita membicarakan satu topik yang saya percaya akan mendapat sentuhan semua pihak, terutamanya dalam kalangan golongan pendidik, murid-murid dan juga ibu bapa. Ini dia kami bawakan KPM Perkasaku melangkah baru. Ya, apabila bercerita mengenai pandemik COVID-19 2 tahun, maksudnya ini antara strategi dan juga persediaan daripada pihak KPM untuk bersama-sama memacu lebih majulah berkaitan dengan sistem pendidikan negara. Kita masih bersama dengan yang bahagia Datuk Fakhruddin pada kali ini untuk bercerita mengenai KPM Perkasaku ini. Datuk, mungkin tadi Datuk tinggalkan kami dengan 6 strategi untuk membawa KPM Perkasaku ini, dan kabarnya untuk memantapkan lagi pelaksanaan kurikulum ini ada satu catch up plan yang telah pun digarapkan. Mungkin Datuk boleh kongsikan berkaitan dengan catch up plan tersebut dan juga apa strateginya, Datuk? Okey, terima kasih Hanif dan Rina. Jadi untuk kita sampai kepada roh yang kita hasratkan di awal tadi dengan strategi itu, jadi kita sebenarnya perincikan lagi melalui catch up plan, supaya catch up plan ini menjadi satu langkah atau step untuk semua pihak, guru, ibu bapa, pelajar, pentadbir sekolah melihat apakah ruang yang masih ada dalam kita menghadapi cabaran pendidikan hari ini dalam tempoh pandemik COVID-19. Jadi catch up plan itu ringkasnya CUP, CUP. Jadi kita gambarkan bahawa ada satu bekas yang perlu kita isi lagi, bekas itu supaya dia memenuhi ruang, dan dalam situasi kita ialah untuk menambah lagi ilmu kepada pelajar kita. Jadi ilmu yang kita nak tambah itu ialah kita nak pastikan murid kita ada penguasaan dalam kandungan kurikulum tahun semasa. Jadi kalau dia darjah 2, jadi apa yang patut dia tahu di peringkat darjah 2
kita sudah sampaikan. Itu penguasaan yang paling penting di satu-satu tahun ataupun kohort pelajar itu. Yang keduanya, pasti ada jurang di antara satu individu pelajar dengan pelajar yang lain, satu kumpulan dengan kumpulan yang lain. Jadi kita nak rapatkan jurang itu. Jadi dalam satu kohort dia dah belajar, dalam kohort itu pula jika ada jurang kita rapatkan. Jadi ini strategi ataupun langkah kita. Kemudian yang ketiganya ialah kita mesti sediakan bahan kepada guru-guru. Seperti kita boleh tengok sekarang ni paparan pelajar sedang belajar. Jadi semua itu secara fizikalnya, tapi dalam talian secara mayanya kita juga sediakan sokongan. Kita kata sokongan kepada guru, makanya tentu akan sampai kepada muridnya sekali. Dan yang keempatnya ialah kita nak pastikan murid yang ada pada tahun ini bersedia untuk kita bawa ke tahun persekolahan tahun hadapan. Jadi mereka bersedia. Kalau tahun 1 bersedia untuk ke tahun 2, tahun 2 ke tahun 3, tahun 6 ke tingkatan 1 dan begitu seterusnya. Jadi catch up plan ni sebenarnya kita laksanakan bermula daripada 1 September sehingga 28 Februari tahun hadapan. Jadi sebenarnya sekolah pun sudah mengenal pasti bahawa dalam tempoh yang sebelum ini, Januari sehingga 31 Ogos, sejauh mana pelajar itu sudah kuasai. Jadi harapan kita dalam sasaran kita ialah 70% daripada kandungan kurikulum dan 30% berbaki daripada 1 September sehinggalah penghujung sesi persekolahan. Jadi apapun, sekolah akan buat penilaian nanti. Pelajar mungkin berbeza-beza tahap mereka. Yang penting ialah ada kaedah. Melalui catch up plan inilah dia akan tampung semula apa kekurangan daripada pembelajaran sebelum ini. Jadi apa yang penting ialah pelajar mesti kuasai kandungan asas kurikulum. Jadi bila kita cakap kandungan asas kurikulum ni, perkara yang wajiblah mereka kuasai sebelum pergi ke next level. Jadi kalau asas ni sudah ada, pasti pergi ke tahun berikut tidak ada masalah. Jadi kandungan asas semua ni sudah pun disusun, diolah oleh rakan-rakan kami di Kementerian Pendidikan Malaysia, bahagian pembangunan kurikulum dan bahagian-bahagian yang berkaitan. Jadi insya-Allah kalau mereka sudah bersedia, makanya berbaki beberapa bulan sesi persekolahan ini dengan berpandukan catch up plan ini, 30% atau lebih sedikit itu dapat dilaksanakan. Jadi pelaksanaan itu tadilah yang kita katakan mereka boleh laksanakan secara mampatan, pencutan dan pengayaan. Saya dah terangkan tadi. Kan? Di samping itu mereka juga boleh gunakan pentaksiran bilik darjah. Dan pentaksiran bilik darjah ni sebenarnya boleh berlaku sepanjang masa. Bila cikgu itu mengajar bersemuka ataupun dalam talian, mereka boleh lihat adakah kandungan asas kurikulum yang diajar oleh guru itu sudah dikuasai oleh murid mereka. Jadi mereka boleh perhati dari satu hari ke satu hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, dan insya-Allah di pengakhir tahun ini, November atau Disember, guru-guru boleh buat satu lagi penilaian dalaman untuk melihat sejauh mana tahap penguasaan mereka. Jadi kalau tahap penguasaan, kita dalam tahap penguasaan ni kita ada 6 tahap. Jadi kalau pelajar itu berada di tahap 3 sehingga 6, kita anggap dia sudah kuasai apa yang diajar oleh guru dengan kandungan asas kurikulum untuk tahun berkenaan. Tapi kalau masih ada yang berada di tahap 1, tahap 2, kita kena buat satu usaha
untuk meningkatkan penguasaan mereka. Jadi bagaimana kita nak bantu? Pendekatannya ada dua lah. Bagi tahap 1 dan 2, mereka dibantu melalui program intervensi. Program intervensi ini mungkin kita guna pendekatan pengajaran yang lebih menarik, berbeza, yang boleh memberi kesan kepada pelajar itu. Jadi intervensi. Jadi mungkin latihan yang kembali semula kepada yang agak asas dan sehinggalah mereka kuasai. Tapi kumpulan yang sudah normal, penguasaan mereka 3 sampai 6 tu, itu tak ada masalah. Mereka boleh belajar pada kadar yang biasa, ataupun bahkan cikgu boleh kayakan lagi. Kayakan lagi dia punya ilmu tu. Boleh beri isi yang kandungan mata pelajaran yang lanjutan dan sokongan, dan mereka juga boleh diberi latihan yang lebih mencabar keupayaan mereka. Itulah yang kita boleh laksanakan. Baik, Datuk, kita melihat bahawa boleh saya teruskan, Datuk? Ya, boleh. Okey, memandangkan ada tempoh jangka masa yang ditetapkan, iaitu dalam kira 5 bulan untuk pelaksanaan catch-up plan ini. Saya nak ajukan satu soalan kepada Datuk. Ini mungkin dari segi kegusaran lah dalam kalangan ibu bapa kan, terutamanya untuk anak-anak yang berada di tahun 1, 2 dan 3. Bagaimana pula mungkin kita nak melihat kepada permasalahan murid-murid ini dalam penguasaan kemahiran 3M ini? Datuk, silakan. Okey, right. Jadi bagi kumpulan pelajar ini, itu yang saya sebutkan tadi, dia ada pemugaran literasi dan numerasi. Sebenarnya anak-anak yang berada di tahap 1, iaitu tahun 1, 2, 3 ini, mungkin kesan yang ketara kepada mereka ialah asasnya membaca, menulis dan mengira tadi. Jadi sebenarnya Kementerian Pendidikan sendiri ada menyediakan satu kit, kit untuk pemugaran literasi dan numerasi ini, supaya kita boleh mengesan setakat mana sebenarnya tahap penguasaan mereka itu. Jadi kita tak boleh tengok dia punya tingkah laku, apa yang dia buat seharian, tak boleh. Kita kena ada satu kit lah, macam kita nak uji dia, dia buat latihan, dia buat apa yang kita bekalkan ini, dan akhirnya kita boleh tahu penguasaan mereka. Jadi ibu bapa, guru boleh menggunakan kit ni, dan kit itu kita akan keluarkan dalam beberapa versi. Kita ada modul asas literasi bahasa Melayu. Kemudian kita ada modul asas numerasi. Jadi satu bahasa Melayu, satu numerasi. Yang numerasi ni ada dalam versi bahasa Melayu, ada dalam versi bahasa Inggeris, dan juga kita akan sediakan dalam versi bahasa Cina dan bahasa Tamil bagi sekolah-sekolah jenis kuasaan Cina dan sekolah jenis kuasaan Tamil. Jadi bila kita dah lihat ada kejayaan, ada kemajuan, pelajar ini akan dinilai semula oleh guru mereka, dan kalau mereka sudah melepasi satu tahap, dan mereka boleh teruskan pembelajaran dengan rakan-rakan yang lain. Okey, Datuk, banyak lagi akan kita berkongsi selepas ini. Saya percaya golongan guru akan sangat tertarik untuk bertanya berkenaan dengan pemerkasaan pentaksiran bilik darjah. Sekali akan kita kupas selepas ini dalam Sembang Didik. Jangan ke mana. InsyaAllah.
Masih lagi bersama kami dalam Sembang Didik. Pastinya ketika ini kita membicarakan satu topik yang saya percaya akan mendapat sentuhan semua pihak, terutamanya dalam kalangan golongan pendidik, murid-murid dan juga ibu bapa. Ini dia kami bawakan KPM Perkasaku Melangkah Baru. Ya, apabila bercerita mengenai pandemik COVID-19 yang 2 tahun, maksudnya ini antara strategi dan juga persediaan daripada pihak KPM untuk bersama-sama memacu lebih majulah berkaitan dengan sistem pendidikan negara. Kita masih bersama dengan Yang Bahagia Datuk Fakhruddin pada kali ini untuk bercerita mengenai KPM Perkasaku ini. Datuk, mungkin tadi Datuk tinggalkan kami dengan 6 strategi untuk membawa KPM Perkasaku ini, dan kabarnya untuk memantapkan lagi pelaksanaan kurikulum ini ada satu catch up plan yang telah pun digarapkan. Mungkin Datuk boleh kongsikan berkaitan dengan catch up plan tersebut dan juga apa strateginya, Datuk? Okey, terima kasih Hanif dan Rina. Jadi untuk kita sampai kepada roh yang kita hasratkan di awal tadi dengan strategi itu, jadi kita sebenarnya perincikan lagi melalui catch up plan supaya catch up plan ini menjadi satu langkah atau step untuk semua pihak, guru, ibu bapa, pelajar, pentadbir sekolah melihat apakah ruang yang masih ada dalam kita menghadapi cabaran pendidikan hari ini dalam tempoh pandemik COVID-19. Jadi catch up plan itu ringkasnya CUP, CUP kan. Jadi kita gambarkan bahawa ada satu bekas yang perlu kita isi lagi bekas itu supaya dia memenuhi ruang, dan dalam situasi kita ialah untuk menambah lagi ilmu kepada pelajar kita. Jadi ilmu yang kita nak tambah itu ialah kita nak pastikan murid kita ada penguasaan dalam kandungan kurikulum tahun semasa. Jadi kalau dia darjah 2, jadi apa yang patut dia tahu di peringkat darjah 2 kita sudah sampaikan. Itu penguasaan yang paling penting di satu-satu tahun ataupun kohort pelajar itu. Yang keduanya, pasti ada jurang di antara satu individu pelajar dengan pelajar yang lain, satu kumpulan dengan kumpulan yang lain. Jadi kita nak rapatkan jurang itu. Jadi dalam satu kohort dia dah belajar, dalam kohort itu pula jika ada jurang kita rapatkan. Jadi ini strategi ataupun langkah kita. Kemudian yang ketiganya ialah kita mesti sediakan bahan kepada guru-guru. Seperti kita boleh tengok sekarang ni paparan pelajar sedang belajar. Jadi semua itu secara fizikalnya, tapi dalam talian secara mayanya kita juga sediakan sokongan. Kita kata sokongan kepada guru, makanya tentu akan sampai kepada muridnya sekali. Dan yang keempatnya ialah kita nak pastikan murid yang ada pada tahun ini bersedia untuk kita bawa ke tahun persekolahan tahun hadapan. Jadi mereka bersedia. Kalau tahun 1 bersedia untuk ke tahun 2, tahun 2 ke tahun 3, tahun 6 ke tingkatan 1 dan begitu dan seterusnya. Jadi catch up plan ni sebenarnya kita laksanakan bermula daripada 1 September sehingga 28 Februari tahun hadapan. Jadi sebenarnya sekolah pun sudah mengenal pasti bahawa dalam tempoh yang sebelum ini, Januari sehingga 31 Ogos, sejauh mana pelajar itu sudah kuasai. Jadi harapan kita dalam sasaran kita ialah 70% daripada kandungan kurikulum dan 30% berbaki daripada 1 September sehinggalah penghujung sesi persekolahan. Jadi apapun, sekolah akan buat penilaian nanti. Pelajar mungkin berbeza-beza tahap mereka. Yang penting ialah ada kaedah. Melalui catch up plan inilah dia akan tampung semula apa kekurangan daripada pembelajaran sebelum ini. Jadi apa yang penting ialah pelajar mesti kuasai kandungan asas kurikulum. Jadi bila kita cakap kandungan asas kurikulum ni,
perkara yang wajiblah mereka kuasai sebelum pergi ke next level. Jadi kalau asas ni sudah ada, pasti pergi ke tahun berikut tidak ada masalah. Jadi kandungan asas semua ni sudah pun disusun, diolah oleh rakan-rakan kami di Kementerian Pendidikan Malaysia, bahagian pembangunan kurikulum dan bahagian-bahagian yang berkaitan. Jadi insya-Allah kalau mereka sudah bersedia, makanya berbaki beberapa bulan sesi persekolahan ini dengan berpandukan catch-up plan ini, 30% atau lebih sedikit itu dapat dilaksanakan. Jadi pelaksanaan itu tadilah yang kita katakan mereka boleh laksanakan secara mampatan, pencutan dan pengayaan. Saya dah terangkan tadi. Betul. Kan? Di samping itu mereka juga boleh gunakan pentaksiran bilik darjah. Dan pentaksiran bilik darjah ni sebenarnya boleh berlaku sepanjang masa. Bila cikgu tu mengajar bersemuka ataupun dalam talian, mereka boleh lihat adakah kandungan asas kurikulum yang diajar oleh guru itu sudah dikuasai oleh murid mereka. Jadi mereka boleh perhati dari satu hari ke satu hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, dan insya-Allah di pengakhir tahun ini, November atau Disember, guru-guru boleh buat satu lagi penilaian dalaman untuk melihat sejauh mana tahap penguasaan mereka. Jadi kalau tahap penguasaan, kita dalam tahap penguasaan ni kita ada 6 tahap. Jadi kalau pelajar itu berada di tahap 3 sehingga 6, kita anggap dia sudah kuasai apa yang diajar oleh guru dengan kandungan asas kurikulum untuk tahun berkenaan. Tapi kalau masih ada yang berada di tahap 1, tahap 2, kita kena buat satu usaha untuk meningkatkan penguasaan mereka. Jadi bagaimana kita nak bantu? Pendekatannya ada dua lah. Bagi yang tahap 1 dan 2, mereka dibantu melalui program intervensi. Program intervensi ini mungkin kita guna pendekatan pengajaran yang lebih menarik, berbeza, yang boleh memberi kesan kepada pelajar itu. Jadi intervensi. Jadi mungkin latihan yang kembali semula kepada yang agak asas dan sehinggalah mereka kuasai. Itu tapi kumpulan yang sudah normal, penguasaan mereka 3 sampai 6 tu, itu tak ada masalah. Mereka boleh belajar pada kadar yang biasa, ataupun bahkan cikgu boleh kayakan lagi. Kayakan lagi dia punya ilmu tu. Boleh beri isi yang kandungan mata pelajaran yang lanjutan dan sokongan, dan mereka juga boleh diberi latihan yang lebih mencabar atas keupayaan mereka. Itulah yang kita boleh laksanakan. Baik, Datuk, kita melihat bahawa boleh saya teruskan, Datuk? Ya, boleh. Okey, memandangkan ada tempoh jangka masa yang ditetapkan, iaitu dalam kira 5 bulan untuk pelaksanaan catch-up plan ini. Saya nak ajukan satu soalan kepada Datuk. Ini mungkin dari segi kegusaran lah dalam kalangan ibu bapa kan, terutamanya untuk anak-anak yang berada di tahun 1, 2 dan 3. Bagaimana pula mungkin kita nak melihat kepada permasalahan murid-murid ini dalam penguasaan kemahiran 3M ini? Datuk, silakan. Okey, right. Jadi bagi kumpulan pelajar ini, saya sebutkan tadi dia ada pemugaran literasi dan numerasi. Sebenarnya anak-anak yang berada di tahap 1, iaitu tahun 1, 2, 3 ini, mungkin kesan yang ketara kepada mereka ialah asasnya membaca, menulis dan mengira tadi. Jadi sebenarnya Kementerian Pendidikan sendiri ada menyediakan satu kit, kit untuk pemugaran literasi dan numerasi ini,
supaya kita boleh mengesan setakat mana sebenarnya tahap penguasaan mereka itu. Jadi kita tak boleh tengok dia punya tingkah laku, apa yang dia buat seharian. Tak boleh. Kita kena ada satu kit lah, macam kita nak uji dia. Dia buat latihan, dia buat apa yang kita bekalkan ini, dan akhirnya kita boleh tahu penguasaan mereka. Jadi ibu bapa, guru boleh menggunakan kit ni, dan kit itu kita akan keluarkan dalam beberapa versi. Kita ada modul asas literasi bahasa Melayu. Okey, kemudian kita ada modul asas numerasi. Okey. Jadi satu bahasa Melayu, satu numerasi. Yang numerasi ni ada dalam versi bahasa Melayu, ada dalam versi bahasa Inggeris. Dan juga kita akan sediakan dalam versi bahasa Cina dan bahasa Tamil bagi sekolah-sekolah jenis kekuasaan Cina dan sekolah jenis kekuasaan Tamil. Jadi bila kita dah lihat ada kejayaan, ada kemajuan, pelajar ini akan dinilai semula oleh guru mereka, dan kalau mereka sudah melepasi satu tahap dan mereka boleh teruskan pembelajaran dengan rakan-rakan yang lain. Okey, Datuk, banyak lagi akan kita berkongsi selepas ini. Saya percaya golongan guru akan sangat tertarik untuk bertanya berkenaan dengan pemerkasaan pentaksiran bilik darjah. Sekali lagi akan kita kupas selepas ini dalam Sembang Didik. Jangan ke mana. InsyaAllah. Terima kasih kerana terus bersama kami dalam Sembang Didik, membawakan satu topik perbincangan yang dapat memberi manfaat kepada semua. Dan hari ini kita di Sembang Didik tengah membincangkan tentang KPM Perkasaku Melangkah Bersama. Banyak sebenarnya yang sudah pun kita dapat ketahui berdasarkan pengisian dan objektifnya. Betul, antaranya adalah berkaitan dengan strategi, ada juga plan yang ingin dilakukan untuk mencapai kepada strategi tersebut. Tapi lebih penting apabila bercerita mengenai melangkah bersama, Datuk masih bersama dengan kita tengah sebanyak banyak. Mungkin persoalannya sekarang ini, bagaimana pula calon-calon SPM 2021 ni, Datuk, untuk mereka melangkah bersama untuk kita pastikan bahawa mereka ni betul-betul bersedia untuk menghadapi peperiksaan SPM ni, Datuk. Okey, Nif dan Rina. Jadi kita dalam langkah kita meletakkan satu asas yang kuat kepada semua pelajar kita dalam memahami setiap isi kandungan pembelajaran. Kita juga tidak tinggalkan anak-anak yang bakal menduduki peperiksaan SPM 2021. Jadi pastinya persediaan mereka lah yang dirisaukan oleh calon sendiri ataupun guru serta ibu bapa mereka. Jadi walaupun tahun 2021 mereka akan menduduki dalam format baharu SPM, saya yakin guru-guru sudah pun mendedahkan kepada pelajar tentang format ini, dan dari segi isi pelajaran itu sudah pun diajar. Cumanya di lembaga peperiksaan juga akan ada beberapa siri di Didik TV ini untuk menjelaskan tentang format baharu SPM bagi beberapa mata pelajaran yang penting yang perlu diketahui oleh pelajar. Kali ini kita dedahkan secara Didik TV supaya diketahui oleh setiap pelajar dan mereka boleh ulang melihat dalam program yang diletakkan dalam sumberku nanti. Dan pada masa sama juga kita akan ada satu slot yang boleh kita letakkan tentang tunjuk cara amali sains. Ujian amali sains akan diadakan mulai tahun 2021 ini setelah diadakan sejak tahun 2000. Jadi selepas diadakan semula, diadakan secara bersepadu sekali bagi untuk amali sains, akan menduduki amali bagi fizik, kimia dan biologi. Jadi kita akan buat satu virtual lab dalam rancangan Didik TV nanti. Jadi anak-anak pelajar boleh tengok di situ. Manakala bagi ujian lisan, ujian bertutur
bahasa Melayu, bahasa Inggeris juga akan ada nanti kita tunjukkan. Jadi insya-Allah anak-anak pelajar SPM 2021 jangan risau. Apa yang kita akan uji taksir nanti adalah perkara yang biasa anda lalui dalam pembelajaran dan hanya tunjukkan kebolehan penguasaan anda dalam melaksanakan amali sains dan juga kemahiran bertutur itu sendiri. Jadi insya-Allah pelajar yang berkeperluan khas juga mereka akan menduduki amali sedia kemahiran Malaysia. Jadi dalam tempoh itu juga mereka disediakan untuk mengemaskan portfolio SKM 2021 oleh guru-guru mereka. Jadi melangkah bersama. Kita ni pelajar yang dalam keadaan tidak menduduki peperiksaan dan juga menghadapi peperiksaan. InsyaAllah. Inilah murid-murid kita, orang katakan Datuk, belajar dalam situasi norma baharu. Dalam dunia pendidikan juga memerlukan anjakannya sendiri. Dan inisiatif guru-guru pada hari ini kita melihat cukup memberangsangkan dalam usaha untuk memastikan kemenjadian murid-murid kita. Baik Datuk, kalau boleh Datuk kongsikan berkenaan dengan pentaksiran bilik darjah ini. Datuk, bagaimana cara untuk memperkasakannya? Baik, Rina, pentaksiran bilik darjah ni sebenarnya satu komponen yang penting. Kalau saya nak analogikan, seperti kita yang beragama Islam, kita belajar mengaji Quran dan Tok Guru kita mengajar kita mengaji dan kita buat bacaan di hadapan Tok Guru kita dan dia boleh alih dia kata kita sudah kuasai, kemudian belajar baca muka surat berikut sampailah kita khatam Quran. Jadi itu namanya pentaksiran secara tidak formal melalui pendengaran, pemerhatian oleh Tok Guru kita. Jadi sama juga cikgu-cikgu kita ni pun Tok Guru dalam kelas, sama ada dalam talian ataupun secara bersemuka. Jadi itu mudahnya. Cuma bila kita sebut pentaksiran bilik darjah ni mungkin nampak dia agak sukar dengan jumlah murid yang ramai, dengan pelbagai kekangan. Tapi saya ingin mengajak rakan-rakan guru, apa yang guru sedang lakukan hari ini, mengajar itu tambah sikit elemen untuk mentaksir, merekod apa yang diperhatikan kemajuan anak-anak murid kita. Jadi insya-Allah kita juga akan beri penjelasan melalui penghasilan infografik dan video penerangan. Kita akan kongsikan dalam sumberku itu ataupun di platform yang pelbagai supaya cikgu kita boleh lihat contoh-contoh bagaimana untuk melaksanakan PBD dalam situasi yang berbeza. Jadi Kementerian Pendidikan juga mengaturkan sesi penataran pentaksiran bilik darjah ni untuk mengulang semula, memberi kefahaman semula bagi memugarkan kefahaman itu, dan kita juga akan sediakan panduan yang diletakkan boleh dicapai dalam talian, boleh dimuat turun di portal bahagian pembangunan kurikulum. Jadi insya-Allah kita harap bahan-bahan ini, maklumat ini boleh membantu guru kita dalam melaksanakan pentaksiran bilik darjah. Jadi insya-Allah kita juga ada helpdesk nanti, pegawai yang bertanggungjawab di bahagian pembangunan kurikulum boleh dihubungi, bukan saja untuk PBD tapi juga untuk apa yang kita cerita tentang KPM Perkasaku ini. Ya, betul. Okey, Datuk, diam tak diam nampaknya kita dah berada di penghujung. Mungkin soalan yang terakhir Datuk untuk kita memberikan ruang kepada Datuk bagi memberikan harapan pada semua warga pendidik, terutama yang saya percaya dengan program terbaru KPM Perkasaku melangkah bersama. Datuk, silakan. Okay, terima kasih. Pertamanya kepada Didik TV. Kami di KPM sangat hargai usaha Didik TV untuk menyebarluaskan maklumat tentang pendidikan ini. Yang keduanya, saya nak salute kepada semua guru-guru seluruh negara. Anda adalah pendidik yang sangat hebat. Anda telah berusaha bersungguh-sungguh. Cikgu telah buat yang terbaik dalam mendidik anak bangsa kita, dan saya yakin dengan kaedah yang baharu ini,
secara PDPR ataupun nanti secara bersemuka ataupun mungkin secara hybrid nanti gabungan kedua-duanya, cikgu-cikgu boleh pergi lebih jauh lagi dalam menghasilkan anak bangsa yang lebih cemerlang pada masa akan datang. Cikgu-cikgu yang berada di dalam sistem kita ini, mereka yang punya komitmen yang tinggi. Jadi teruskanlah. Cuma kami di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia akan terus memikirkan, mencari jalan untuk menyokong usaha cikgu dengan pelbagai bahan sumber yang ada, dan kali ini kita adakan repository sumberku untuk cikgu capai gunakan bahan itu. Jadi KPM Perkasaku ini ialah hasrat untuk menyokong kerja-kerja guru. Kepada anak-anak murid, anak pelajar, anda juga adalah murid yang hebat. Anda ada tahap disiplin yang lebih tinggi. Data menunjukkan bahawa PDPR yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan ini menunjukkan peningkatan pelajar kita belajar secara dalam talian. Semakin meningkat peratusannya, semakin baik. Jadi alhamdulillah, disiplin semakin tinggi. Anda sudah pandai ataupun sudah mahir menggunakan teknologi dalam pembelajaran dan sudah ada disiplin diri. Jadi itu anda akan menjadi anak bangsa Malaysia yang berjaya. Ambil semangat kemerdekaan ini, anda jadi orang yang merdeka dalam kehidupan ini. Betul. Daripada kami doakan yang terbaik untuk semua warga pendidik, pelajar, ibu bapa di negara Malaysia ini. InsyaAllah. Baik, dan pastinya kita juga mengharapkan agar KPM Perkasaku ini dapat dilaksanakan sebaik mungkin dengan sokongan bukan sahaja dalam kalangan guru, murid-murid, tetapi ibu bapa juga turut memainkan peranan yang penting bagi memastikan murid-murid ini dapat menguasai pembelajaran walaupun ketika ini berdepan dengan pandemik, masih lagi PDPR ini bantu mereka dalam pembelajaran masing-masing. Datuk, terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama kami di Sembang Didik. Ya, sama-sama. Kita jumpa lagi nanti, insyaAllah. Pelajaran ataupun isu pendidikan. InsyaAllah. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bahagia Datuk Haji Fakhruddin bin Haji Ghazali yang ketika ini menjalankan tugas timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia Sektor Dasar dan juga Kurikulum. Berbicara berkenaan dengan aspirasi KPM Perkasaku untuk melangkah bersama. Kita dah berada di penghujung, Rina. Dan pastinya kami mengharapkan apa yang kami bawa dalam kemenjadian murid itu sendiri. Saya Hazrina Kasim. Dan saya Harif Miswan. Jumpa lagi di Sembang Didik. Assalamualaikum. Selamat malam.